Assalamualaikum dan apa khabar semua. Hari ini saya nak tunjuk macam mana saya trade dengan hanya menggunakan setup satu indikator iaitu moving average 50. Jom. Okey, untuk yang baru nak trade dan tak tahu apa itu moving average, jom saya explain sangat simple, okey? Alright. Moving average adalah satu indikator average price, harga purata untuk beberapa hari yang ditentukan lah. Okay? Contohnya MA moving average 5 adalah 5 hari, moving average 10 hari dan berikutnya. Okay, saya bagi contoh kat sini. Ada 5 candle, 1 2 3 4 5 yang mewakili 5 hari trading day lah. Okay? Contohnya nak ambil senang, hari pertama harga closing RM1, hari kedua RM2, RM3, RM4 dan RM5. Okey. Dan purata harga untuk 5 hari ni adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 5 bahagi 5 hari. Okey. Bla 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 bla, harganya purata adalah 3. So 3 adalah titik pertama untuk moving average 5. Alright. Dan contohnya kalau ada satu lagi candle sini, harga RM7 contoh. Okey. So kita akan tambahkan 5 hari ni dan bahagikan dengan 5 juga. So akan dapat satu lagi point dekat sini. So, setelah kita puratakan tu, contoh jawapan dia 4 kan. Okay, so kita sambung. Dan moving average tu akan bersambung lah mengikut harga purata 5 hari. Begitu juga dengan 10 hari, 20 hari dan seterusnya. Dan biasa orang guna sampai MA 200 kan. Okay, itu moving average secara asasnya. Okay, right. Okay. Moving average ni yang kita tahu basicnya adalah kita nak tahu sama ada market tu tengah sideways. Okay, saya bagi contoh alright, ini contoh market yang tengah sideways. Kita boleh tengok moving average ni dia cut through, dia potong harga. Okay, harga tu dia tak respect langsung dengan line moving average ni. Dia turun naik, dia turun, dia uptrend sikit, turun naik macam ni. Yang kita panggil ini adalah fasa sideways ataupun consolidation. Okay? Dan satu lagi uptrend ataupun market tengah bullish. Ini contoh market ataupun saham counter yang tengah bullish. Kita tengok garisan moving average ni, dia follow je bawah harga ni. Okay? Saya panggil harga ni sebagai respect dengan moving average ni. Okey, ini kita dapat tengok secara clear market ataupun counter ni tengah sangat bullish. Alright. Dan seterusnya terakhir sekali downtrend ataupun counter ataupun market itu tengah bearish. Ini contoh counter ataupun market yang tengah bearish, harga berada di bawah garisan moving average. Okey. So ada sekali touch. Ini adalah reversal daripada uptrend kepada downtrend. Itu asas aplikasi moving average. Alright. Okay, now sekarang apa yang saya guna, strategi saya adalah saya gunakan MA untuk dua tujuan. Okay, satu, saya akan gunakan MA untuk trade semasa market tengah uptrend, dan saya guna untuk mengetahui bila ada berlaku trend reversal. Okay, contohnya tengah downtrend dan dia nak naik uptrend tu, apa MA yang saya tengok. Okay. Okay, alright. Dan specifically saya suka MA 50. Okay. Jadi MA 50 lah yang jadi trend line untuk support dan resistance saya. Okay. Kenapa saya pilih MA 50? Nanti saya ceritakan. Okay. Tak ada apa-apa yang special pasal MA 50 ni. Mungkin korang suka guna 20 dan lain-lain nombor terpulang. Tapi personally saya suka 50 dan saya akan beritahu sebabnya. Okay. Dan masa bila kita nak beli, kita akan tunggu bila berlaku price reversal. Okey, macam mana kita nak tunggu price reversal? Bila ada hammer ataupun ada bullish engulfing ataupun ada berlaku break trendline support. Okey, nanti saya tunjukkan. Dan terakhir sekali of course lah kena ada stop loss. Okey, ini strategi saya untuk trade gunakan MA50. Alright, kita terus pergi ke contoh-contoh counter supaya kita dapat tengok dengan jelas. Okey. Alright. Okey, ini counter, nanti saya tengok. Ini front can. Okey, counter dengan harga terkini. Okey, kita dapat tengok dekat sini berlaku trend reversal. Okey, macam mana saya tahu berlaku trend reversal? Bila moving average 50 ni dia cross
harga cross moving average 50 dan terus menjadi support kepada harga front candle. Alright. Okey, macam mana kita nak tahu dia punya reversal tu valid? Macam biasa, kita boleh lukis trend line sini. Bila trend line ni sudah pecah, kita boleh katakan berlaku trend reversal. Okey. Dan kita dapat tengok kat sini, once price dah berada di atas MA50, dia akan test. Satu kali test, dua kali test, ini mungkin test juga. Okey, tak berapa test lagi, tapi dia akan tetap berada atas garisan MA50. Saya suka keadaan macam ni sebab saya tahu counter ataupun harga dia dah menghormati MA50. Okey, alright. Masa bila kita nak beli? Okey, contoh okey, kita boleh beli masa price reversal, tapi situasi ni sangat-sangat bahaya sebab kita selalu kena scam. Bila walaupun dia break trend support ni, dia naik sikit, esoknya candle merah, lepas tu dia drop lagi, turun lagi sampai sini. Naik sikit, turun lagi sampai sini kan. Memang sangat-sangat terjadi, selalu terjadi, especially masa market tengah tak cantik kan. Okey, so dalam case ni, kenapa saya pilih MA50? Kenapa saya tak pilih yang lagi rendah, 20 dan 10? Okey, sebab apa-apa kiraan yang kurang, contohnya MA10 ambil masa, dia ambil purata 10 hari kan, dia more volatile daripada MA yang lebih tinggi. Okey, nanti orang tanya, kenapa tak ambil MA200 terus? Boleh, silakan. Kalau anda rasa nak suka ambil MA200, okey, saya rasa kalau kes macam ni, MA200 kat sini. So kalau anda rasa anda seorang swing, anda suka swing dan tak nak ambil risiko counter tu turun naik volatile terlalu banyak, ambil lah masa candle to touch MA200, anda belilah, layan je lah, dia turun macam mana pun kan. Okay. Tapi bagi saya MA20 ni berada di pertengahan lah. Dia tak terlalu lambat dan dia tak terlalu cepat dan tak terlalu volatile. 50 ni ngam-ngam. Alah, biasa kita sangkut counter kadang-kadang dah 2 bulan 60 hari mungkin tak perasan kan. Ini setakat 50 hari ni ataupun 50 candle ni bagi saya tak ada apa-apa kan. So teknik ni sebenarnya saya boleh katakan teknik yang saya guna bila saya nak swing lah. Okay, alright. Okay, now sekarang kita tengok price reversal. Okay, dan bila dia dah berlaku kenaikan, dia test lagi sekali. Okay, dia test lagi sekali dan ini berlaku, kita tengok ada bullish engulfing. Ada satu pembelian yang kuat kat sini, lebih kuat daripada buyer, hijau kan, dan harga terus naik. Okay, once dah terjadi benda ni, saya dah ada sikit confidence yang counter ni dia dah break trend line MA50 saya. Okay, dan seterusnya kalau dah beli kat sini kita hold lah. Okay, dan once dia dah touch balik MA50 ni, kita dah perlu berhati-hati lah. Tapi tengok dia ada satu lagi bullish engulfing. Alright, selagi dia maintain atas MA50 ni, kita boleh swing. Okay, next kita pergi next example. Okay, ni satu lagi counter recent tag. Okay, kita tengok dekat sini dia melalui fasa sideway. Okay, harga potong je MA50 ni, dia tak respect MA50, turun naik, tak ada satu signage, tak ada satu signal yang jelas lagi, sehinggalah dekat sini. Okay, kita tengok dia dah start touch dan ada satu candle bullish engulfing dan dia tak touch dah. Okay, dia terus naik dan naik. Okay, anda boleh beli kat sini, boleh beli, stay lah. Okay, layanlah swing tu, selagi dia tak touch tu layan je, sebab counter tengah uptrend. Itu pentingnya, saya suka betul-betul masuk guna MA50 ni masa counter tengah uptrend. Okay, so at least risiko kita tu kurang. Okay, tengok once dia touch ada candle merah, dia akan ada bullish engulfing, so dia akan melantun balik, seterusnya dan seterusnya. So sekarang ni nak beli ke? Terpulang lah. Kalau anda rasa anda boleh hadapi risiko, mungkin dia naik, tapi mungkin dia turun. Kalau saya personally, saya tunggu dia turun sini balik, dia test balik MA50 ni, ada satu candle besar hijau, baru saya masuk balik. Okay, next. Okay, ni satu counter cahaya mata Sarawak, ini reversal. Okay, dia dah lama downtrend. Okay, dah lama downtrend dan akhir sekali finally dia break MA50 ni. Okay, alright. Kalau kita suka draw trend line, sorry, saya ingat pula. Okay, mungkin sini kita dah beli kan, tapi sebab macam saya cakap tadi,
dia biasa naik macam ni, nanti dia drop balik kan. Tapi disebabkan MA50 ni dia bersabar sikit, okey. Dia ambil masa sikit untuk kita pastikan betul-betul dia confirm. Once dia dah ada satu candle besar sini di dalam kawasan ataupun di atas kawasan MA50, baru kita beli. Okey. Dan seterusnya lah. Okey. Tengok kalau dia akan test. Berapa kali dia test. See? Sekarang pun dia macam nak test. Tapi kita tak tahu apa jadi esok, sama ada dia naik ataupun dia turun. Okey. Tapi kalau kita ikut history dia, kalau kita tengok history yang belakang-belakang lagi, kita dapat tahulah kalau banyak situasi dia test dan dia akan melantun balik, insya-Allah akan datang pun dia akan buat benda yang sama. Okey. Okey. Next, scan wolf. Okey. Uptrend, tapi dia ada test banyak kali dan bocor jugalah. Okey. Ini bocor ni. Alright. Ini. Okey. So ada dapat tengok dia test dan dia bounce balik. Dia test, dia bounce balik. Dia test, dia bounce balik. Ya. Sorry, iklan. So, counter-counter macam ni, kalau saya dapat tengok dia betul-betul respect dengan MA50 ni, saya akan simpan ataupun saya akan masukkan dalam saya punya list lah untuk saya monitor akan datang. Sebab bila dia dah ada record macam ni, insya-Allah akan datang, dia akan terus follow MA50 ni macam ni. Okay? Suka saya ingatkan MA50 ni tak banyak counter yang follow MA50 ni. Okay? Agak tak banyak lah. So bagi saya senang lah saya nak screen daripada 900 counter tu, cuma ada beberapa je yang kita dapat macam ni. Alright. Ok, seterusnya TH plan. Ok, sideway sampai sini. Ok, and then dia break trendline support, dan dia terus naik, and then dia test. Pertama kali dia test, lepas tu ada satu candle bullish itu. Ok, dan dia terus naik. Dan sekarang dia nak test lagi sekali. Dah ada satu candle lah tu, bullish engulfing. Tapi nak kata bullish engulfing sangat pun tak lah. Tapi ok, ini boleh kata juga dia hampir nak break trend support. So mungkin boleh tengok lah, boleh monitor lah. Okay, kita tengok mana dia nak pergi. Contoh lain, ok, SP setia. Ok, kita tengok sideway. Lepas tu ini pun boleh kata break trend line. Ok, dia break. Ok, once dia dah break dia bla 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 bla, tapi dia dalam fasa uptrend, which is good. Dan kemudian dia test bullish engulfing, dia lantun, dan dia terus naik, tak turun bawah dah. Sekarang ni dia pun tak touch lagi. So monitor je lah. Kalau saya tak beli lagi, sebab saya nak ikut trading plan saya MA50 ni. Ok, tunggu dia cecah dulu, baru saya plan untuk masuk. Tunggu reversal candle. Harbor. Ok, harbor pun dia macam sideways sini. Ok, dia drop sini, dia pecah sini, sideways, dan finally ada satu candle besar sini. Alright, dan sekarang dia dalam tempoh consolidation ataupun tempoh downtrend sekarang ni. Mungkin dia nak buat reversal, kita tak tahu. So tunggulah candle besok macam mana. Ok, asalkan dia atas MA50 ni, kita boleh consider untuk trade lah. Ok, untuk masuk. Ok, itu saja. Alright. Ok, kalau orang tanya kenapa saya pilih MA50 ni, saya rasa saya dah explain tadi dah. Saya selesa dengan dia punya kelajuan tu, tak terlalu laju, tak terlalu slow, dan kita ada masa untuk fikirlah. Okay? Sebab biasa kalau MA50 ni, dia akan ambil masa untuk buat reversal. Okay? Dia uptrend, dia reversal, dia tak terlalu cepat. So kita ada masa untuk decide, untuk fikirlah. Okay? Okay, itu strategi saya. Mungkin okay untuk saya, mungkin untuk anda mungkin tak berapa sesuai, tapi terpulang. Saya cuma share dan anda cuba boleh try apply lah. Okay? Sebab untuk yang di luar sana yang sibuk bekerja, yang tak ada masa hari-hari nak monitor, saya rasa MA50 ni sesuai. Okay? Kita tak perlu nak tengok hari-hari, kita layan je trend, pecah support, kita cut loss. Dan kalau trend tu naik, selagi dia atas MA50, kita layan je. Jangan lupa stop loss. Okay? Saya rasa stop loss tu nanti kita bincang dekat tempat lain lah, dekat topik lain, macam mana saya stop loss. Okay? Alright, itu saja. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda belum ada CDS account, boleh klik dekat link bawah, saya bagi link. Okay? Anda boleh register di bawah saya, dan saya akan kongsikan ada beberapa tips lagi
yang sangat-sangat simple juga yang saya gunakan untuk trade. Saya tak banyak tips, saya tak banyak setup. Saya cuma ada 4-5 setup je. Saya repeat banyak kali je. Yang saya gunakan berulang kali masa tengah bearish ke bullish ke. InsyaAllah biasanya jadilah. Boleh lah kan. Cukup lah orang kata. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.